kita jumpa lagi. Okey, hari ini kita nak belajar subtopik seterusnya iaitu linear non-homogeneous equations and the methods of undetermined coefficients. Okey, untuk menyelesaikan soalan jenis macam ni, kita perlu cari Y. Okey, Y adalah hasil tambah YC dan YP. YC adalah apa yang kita belajar sebelum ini untuk subtopik sebelum ini iaitu second order homogeneous linear differential equation. Manakala YP adalah second order non homogeneous linear differential equation. So kita perlu tambah kedua-duanya untuk mendapatkan linear non homogeneous equation. Okey. First thing, sebelum kita nak selesaikan, kita kena tahu ciri-ciri untuk non homogeneous linear equation. Okey. So kalau kita ada kita biasanya akan dapat tiga function iaitu constant, linear dan kuadratik. Okey, apabila kita dapat dua punca berbeza iaitu M kamu dapat alpha dan beta, untuk constant kita akan YP kita adalah A. Manakala untuk linear function YP adalah AX tambah B apabila dua punca berbeza. Manakala untuk quadratic function YP adalah AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Okey, itu adalah apabila kamu dapat punca yang berbeza. Manakala kalau salah satu puncanya kosong, so kita kena tengok balik jadual. Untuk constant, kalau salah satu puncanya kosong means YP adalah AX. Maksudnya, kita perlu tambah X di belakang setiap function tersebut, setiap YP tersebut. Okey, untuk linear function pula, kalau salah satu punca adalah kosong means YP adalah A kurungan AX tambah B kurungan X. Maksudnya, kita perlu darab dengan X apabila ada kosong. Sama juga dengan quadratic function. Kalau salah satu punca adalah kosong means kurungan AX kuasa 2 tambah BX tambah C tutup kurungan darab dengan X. So kita kena YP kita bergantung pada punca. Kalau ada punca ada kosong means kita perlu tambah X dekat belakang fungsi tersebut. Okey, kita tengok satu contoh soalan. Determine the general solution of the equation. Okey, untuk soalan ini, untuk yang ni, kita dapat soalan D kuasa 2 Y dx kuasa 2 tolak 5 dy dx sama dengan 3. Okey, untuk step pertama untuk bagi mencari YC, kita akan ambil yang depan sahaja sama dengan kosong. Maka yang ini adalah M kuasa 2 tolak 5M sama dengan kosong. Okey, kita faktorkan M, kita akan dapat M tolak 5 sama dengan kosong. Maka M adalah kosong atau M tolak 5 adalah kosong. Okey, macam ni M adalah kosong, M tolak 5 adalah kosong. Maka M adalah 5. So sekarang kita dapat dua punca berbeza. Apabila dua punca berbeza, Y adalah kita kena rujuk pada apabila dua punca berbeza dia adalah real and different. Kalau real and different, fungsi dia adalah A E kosong X tambah B E 5X. Disebabkan kosong X dia akan jadi 1, maka kita tulis semula A tambah B E 5X. So YC kita adalah A tambah B E kuasa 5X. Okey, ini tak habis dekat sini sebab kita baru cari YC. Untuk nak selesaikan general solution ni, Y adalah YC tambah YP. So kita perlu sambung lagi dengan jalan kerja seterusnya, iaitu kita dapat
dua punca berbeza dan salah satunya adalah kosong. Okey. Seterusnya kita kena tengok selepas equal ini, apa yang ada dekat sini. Kalau dia nombor sahaja, means ini adalah kategori constant. Kalau constant, kita akan ambil YP kita sebagai A. Okey. Then, maklumat kedua, kita kena tengok. Kalau punca adalah kosong, salah satu punca adalah kosong, maka YP kita adalah AX. Okay. Kita terus bezakan dua kali for, equation ini. So, YP adalah A. Kalau beza kali kedua akan jadi kosong. Okey. Kita terus buat step ini supaya masa nak gantikan nanti senang. Okey, apa yang kita nak gantikan adalah kita ambil balik equation ni. D kuasa 2 Y dx kuasa 2 tolak 5 dy dx sama dengan 3. Okey, ini adalah soalan asal kita. Okay, kita ambil soalan asal, kita gantikan tempat yang ada y ini dengan yp. Maka d kuasa 2 yp per dx kuasa 2 tolak 5 dyp per dx sama dengan 3. Okey, tujuan saya gantikan yp adalah, maaf, ini kurungan yp. Okey, tujuan saya gantikan adalah sebab beza 2 kali yp kita akan dapat kosong. Betul? Beza 2 kali yp kita akan dapat kosong. Tolak 5. Beza sekali yp kita akan dapat A sama dengan 3. Sekarang kita pindahkan yang ni pergi sebelah sini, maka A sama dengan negatif 3 per 5. So, jawapan kita akan dapat YP adalah AX. A adalah negatif 3 per 5 X. Okey, kita dah dapat jawapan untuk YP. So, kita akan buat equation penuh dia, iaitu Y sama dengan YC tambah YP. Tadi kita dah cari YC kita. YC kita adalah A tambah BE kuasa 5X. So, A tambah BE 5X. Lepas tu, tambah lagi dengan YP iaitu negatif 3 per 5X. So, baru complete. Kita dah complete mencari Y. Y adalah hasil tambah YC dan YP. YC kita dah cari part pertama tadi. Manakala YP kita cari dekat part kedua. Dan akhirnya kita dapat conclusion. So, ada 3 step. Step pertama adalah kita mencari punca. Step kedua kita akan cari equation YC. Step ketiga, kita cari pembezaan 3 kali untuk YP yang kita decide. Selepas kita cari YP, pembezaan YP kita ganti masuk dan cari value untuk YP. Akhirnya kita masukkan dekat equation. So, actually ada 4 step lah. Okey, sekarang kita tengok contoh kedua. D kuasa 2Y dx kuasa 2 tolak 5 dy dx tambah 4y sama dengan 2x tolak 5 per 2. Okey, so step pertama macam biasa kita kena cari yang dekat depan dulu, iaitu kita nak cari punca untuk M. Selepas itu kita nak cari YC kita. Okey, so ini akan jadi M kuasa 2 tolak 5M tambah 4 sama dengan 0. Okey, so kita boleh kategorikan A adalah 1, B adalah negatif 5, C adalah 4. Okey, bila kita masukkan dalam kalkulator,
Okey, A adalah 1, B negatif 5, C 4. So, kita akan dapat M sama dengan 4 atau M sama dengan 1. So, kita dah dapat dua punca. So, kita dapat dua punca yang berbeza. So, kita boleh tentukan ini adalah kategori real and different. Bila real and different, YC adalah AE 4X tambah BE X. Okey. Selepas kita dah tentukan yang tu, kita decide YP kita. Untuk nak tentukan YP kita, kita kena lihat pada selepas equal ini. Yang ini kategori apa? Constant, linear ataupun kuadratik. So, kalau ada X sahaja, ini adalah kategori linear. Bila kita dah tentukan ini adalah linear, sekarang kita kena tentukan YP kita jatuh di linear mana satu. Okey. Kalau kita dapat punca yang tiada kosong, maka automatically linear kita adalah YP sama dengan AX tambah B. So, kita boleh terus tulis YP kita adalah AX tambah B disebabkan kita tiada kosong, punca kosong. Okey. Kita bezakan terus dua kali. So, beza pertama adalah A sahaja. Manakala beza kedua adalah kosong. Sebab bezakan X akan dapat A. Bezakan constant kita akan dapat kosong. Okey, bila dah selesai yang ini, kita move on to the next step, iaitu kita nak cari jawapan untuk YP pula. Okey. So, kita ambil balik soalan. Kita salin balik soalan. Soalan adalah D kuasa 2. Tempat yang ada Y, kita akan gantikan kepada YP. Bagi dengan DX kuasa 2. Tolak 5 DYP per DX tambah 4 YP sama dengan 2X tolak 5 per 2. Okey, so kita dah tahu beza 2 kali adalah kosong. Maka sini automatically kosong tolak 5. Beza sekali adalah A. So, negatif 5. Yang ini hasil beza dia adalah A. Tambah 4. YP adalah AX tambah B. Sama dengan 2X tolak 5 per 2. Okey, yang ini just mudahkan sahaja. Maka negatif 5A tambah 4AX tambah 4B sama dengan 2X tolak 5 per 2. Okey, sekarang kita susun daripada X dan nombor. Kita bezakan. So, 4AX tolak 5A tambah 4B. Kita kurungkan yang constant supaya kita dapat bezakan ataupun kita senang nak compare depan dan belakang. So, didapati ini dengan ini adalah sama dan ini dua adalah constant. So, kita buat perbandingan pertama. 4AX sama dengan 2X. XX boleh potong, maka A adalah 2 per 4 atau kita mudahkan dapat 1 per 2. Manakala negatif 5A tambah 4B sama dengan negatif 5 per 2. So, negatif 5A adalah 1 per 2 tambah 4B sama dengan negatif 5 per 2. Hasil darab ini adalah negatif 5 per 2. Maka 4B sama dengan negatif 5 per 2 tambah 5 per 2. Maka akan dapat kosong. Bila sini kosong, 4 bagi kosong, B automatically kosong. Okey. So, kita dah dapat semua value. Bila dah dapat, kita masukkan sahaja.
tadi awal-awal kita dapat YP kita adalah AX tambah B. Sekarang kita gantikan A kita dengan B kita dalam ni, maka kita akan dapat 1/2X. Okey. So apabila kita dah dapat 1/2X sebab B adalah kosong, kita tinggal ini je. Y adalah YC tambah YP. YC kita adalah yang ini, iaitu AE 4X tambah BE X. Lepas tu YP kita adalah tambah 1/2X. So jawapan akhir kita adalah AE 4X tambah BE kuasa X tambah 1/2X. Okay, itu sahaja untuk contoh kedua. Sekarang kita tengok contoh ketiga. Soalan dia adalah D kuasa 2Y dx kuasa 2 tambah Y sama dengan X kuasa 2. Okey, untuk step pertama yang cari YC, kita akan tengok yang depan sahaja sama dengan kosong. Maka yang depan ini adalah M kuasa 2 tambah 1 sama dengan kosong. Maka M kuasa 2 adalah negatif 1. M sama dengan positif, negatif, punca kuasa negatif 1. Positif, negatif, punca kuasa 1 I. Negatif ini akan jadi I. Bila kita selesaikan positif, negatif 1 I. Okey, bila dah positif, negatif 1 I, ada I dia, itu adalah kategori kompleks. Bila kompleks, equation dia adalah Y sama dengan disebabkan dekat depan ni tak ada nombor apa-apa, memang kita tak guna E. Terus kita masuk A cos X tambah B sin X. Okey, kita nak cari YC kita, iaitu A cos X tambah B sin X. Okey, next step seterusnya kita nak cari YP kita. Sebelum kita nak cari YP, kita tentukan dahulu ini kategori mana satu. Okey, bila ada X kuasa 2, automatically dia adalah kategori quadratic function sebab ada kuasa 2. Lepas tu, yang kedua kita kena lihat pada punca. Kalau puncanya tiada kosong, maka dia tergolong dekat kategori pertama, iaitu YP sama dengan AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Okey, bila kita dah dapat YP kita, terus pergi kepada step kedua dan ketiga untuk YP ini, iaitu bezakan. Beza pertama YP ini adalah 2AX tambah B tambah kosong. Okey, beza kedua YP adalah 2A. Okey, dah selesai. Bila kita dah bezakan semua ni, kita terus boleh cari YP, penyelesaian untuk YP. Okey, kita salin balik, masukkan dalam formula D kuasa 2 YP per DX kuasa 2 tambah YP sama dengan X kuasa 2. Okey, beza dua kali YP akan dapat 2A. Okey, so kita salin balik 2A di sini. Tambah YP tadi kita adalah AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan X kuasa 2. So yang dekat depan ni kita susun je daripada kuasa tertinggi. Lepas tu X sahaja dan pemalar. Okey, sama dengan X kuasa 2. So dalam ini ada X kuasa 2, ada X dan ada pemalar. Okey, step seterusnya kita kena buat perbandingan daripada sebelah sini kiri dengan kanan. Bila kita buat perbandingan, kita nampak AX kuasa 2
sama dengan X kuasa 2, maka A adalah sama dengan 1. Okey, sebab dipotong-potong dapat 1, so maka A adalah 1. Okey, yang kedua, BX. So, nak buat perbandingan dengan BX, dekat belakang ini tiada X. Apabila tiada X, kita akan anggap itu adalah kosong sebab tiada value. Okey, maka B kita akan dapat kosong. Okey, yang seterusnya kita nak cari jawapan untuk C. Untuk nak cari jawapan untuk C, sama juga 2A tambah C. Kita tengok dekat belakang ini tak ada constant. Bila tak ada constant, kita terus ambil value 2A tambah C sama dengan kosong juga. Okey, sekarang A dekat sini kita dah dapat 1 tambah C sama dengan kosong. Maka C adalah, kita pindahkan hasil darab 1 darab 2. Kita akan dapat positif 2. Pindahkan akan jadi negatif 2. Maka C adalah negatif 2. Okay, kita boleh masukkan value A, B, C dalam equation YP asal kita, iaitu YP sama dengan AX kuasa 2 tambah BX tambah C, iaitu A adalah 1, B adalah kosong, so hilang dah, C adalah negatif 2. So kita akan dapat X kuasa 2 tolak 2. Okay, so Y adalah YC tambah YP. YC kita adalah A cos X tambah B sin X. Manakala YP adalah tambah X kuasa 2 tolak 2. Okay, kena tulis sambung saya tak cukup tempat, that's why saya tulis bawah. Okay, itu sahaja untuk jenis kategori quadratic function. So, saya ulang balik, kita ada tiga step lah actually. First step, kita nak cari punca. Selepas cari punca, kita terus masukkan, kita design YC kita dan kita masukkan. Selepas tu, kita kena tentukan YP. Bila nak tentukan YP, kita kena lihat pada nombor dekat belakang ini. Function dia kalau quadratic ke constant atau linear, kita kena tentukan dahulu. Lepas tu, bila nak tentukan, kita tengok yang ini dan juga punca. Kalau puncanya tiada kosong, maka kita ambil line pertama yang tiada X dekat belakang. Okay. Then, step terakhir adalah kita kena tengok pada YP kita. Kita masukkan dan selesaikan YP. Kita bezakan YP dahulu. Selepas itu kita ganti masuk dan akhirnya kita buat conclusion Y adalah YC tambah YP. So kita masukkan YP yang kita dapat dekat sini dan YC kita tempat dekat sini dan YP kita cari di step kedua kita. Itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih.